Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwabal fahmi wal ilmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz pengurusi majlis, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang dialu-alukan lagi dikasihi seluruh hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dapat bersama-sama pada malam penghujung seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Fadil pengurusi majlis bagi program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita, selain daripada ni'matul iman wa ni'matul Islam. Faqad an'ama Allahu alaina jami'an bi ni'matin azim al-azimatin, bi ni'matin azimatin wa hiya ni'matun an nakuna min ummatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita juga bersyukur kehadrat Allah di atas selain nikmat iman dan Islam, di atas suatu nikmat yang besar, yaitu nikmat selaku umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatul ijabah, yaitu umat yang menerima dakwah baginda, umat yang menerima Islam, umat yang menjadi golongan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imaman, sebagai ikutan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin manusia ini di dunia dan memimpin mereka itu bahagia di hari akhirat. Oleh itu, pada malam ini kita menyambut peristiwa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa cinta dan kasih pada baginda. Saya mengucapkan tahniah dan syabas ilaikum jami'an pada antum semua yang hadir dengan perasaan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jujur dengan kecintaan itu. Lantas kita hadir bukan semata-mata kita hadir untuk mendengar qasidah ataupun untuk kita hadir semata-mata makan ataupun semata-mata untuk merapatkan silaturrahim, bal nuwasil, kita meneruskan kehadiran ini bitafaqquh syai'an min ta'alimil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperhaluskan pengajaran ataupun pengetahuan kita terhadap sebahagian daripada ajaran Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai agar kita nakun minal mutqinin wal muhsinin fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi orang yang mutqin, yang betul-betul menghalusi dan elok dalam ikutan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta untuk menyampaikan suatu ceramah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, seorang ahli politik. Dan ini adalah suatu hal yang saya kira sangat berat untuk disampaikan. Kerana apa? Saya katakan sangat berat. Kerana kita akan berdepan dengan situasi yang saling bertembung. Satu, yang mengatakan Nabi tidak berpolitik. Yang mengatakan bahawa Nabi SAW itu hanyalah pemimpin yang memimpin dari sudut ibadah. Pandangan yang begini datang daripada golongan yang tidak melihat wahyu itu sebagai panduan yang signifikan dan relevan dalam memimpin dalam soal-soal politik dan siasat. Satu golongan lagi pula menganggap Nabi itu ahli politik, sehingga melupakan bahawa baginda itu bukan ahli politik. Baginda itu adalah Rasul. Nabiyun mursal. Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi fauqa wa a'la. Seorang Nabi lebih tinggi daripada seorang ahli politik. Seorang Nabi adalah lebih mulia daripada seorang ahli politik. Dan tugasan seorang Nabi adalah lebih berat dan besar berbanding dengan tugasan seorang ahli politik. Berdepan dengan dua keadaan ini menyebabkan usaha nak menjelaskan menjadi rumit. Supaya kita memahami siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam konteks baginda memimpin sebuah kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Islam Madinah Al-Munawwarah, dan mengatur perjalanan kerajaan itu dengan suatu aturan yang terbaik dari sudut siasah dan politik, sehingga mampu untuk melemahkan cabaran-cabaran yang datang kepada negara umat Islam di Madinah itu, yang datang dari sekitar Jaziratul Arab dan kemudiannya daripada kuasa-kuasa besar dunia pada ketika itu seperti Rom dan Parsi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, iaitu seorang nabi daripada kalangan. Sebut nabi seorang rasul yang diutus oleh Allah. Apa makna nabi? Iaitu yang menyampaikan berita daripada perkataan an-naba. Maka yang menyampaikan berita fahuwa nabi, seorang nabi. Berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan pengajaran daripada Allah kepada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah, kama aradahullah, sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka berita dan pengajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dapati laisat mahdudah, tidak terbatas semata-mata dalam soal hablum minallah, hubungan dengan Allah,
Allah. Tetapi juga meliputi soal-soal yang dipanggil hablum minan nas, hubungan sesama manusia.